Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita pada malam ini dalam episod ketiga untuk Seram dan Misteri. Masih belum terlambat untuk kami admin mengucapkan selamat berpuasa. Salam Ramadan Al-Mubarak kepada semua penonton-penonton channel ini. Semoga puasa pada kali ini lebih bermakna dari puasa-puasa yang lepas. Okey, kita teruskan untuk seram dan misteri. Seperti biasa, saya akan bacakan beberapa email yang telah dihantar kepada kami. Baiklah, saya teruskan dengan email yang pertama yang telah dihantar oleh seorang penonton untuk rancangan seram dan misteri yang menggunakan nama sebagai Kasim Baba. Assalamualaikum admin. Hari ini aku nak bercerita satu cerita yang berlaku kepada diri aku satu ketika dulu. Cerita ini mungkin tidak berapa seram tetapi agak misteri. Aku ketika itu dalam proses pengajian di peringkat master dan waktu pembelajaran itu aku belajar dalam grouping, dalam kumpulan untuk menyiapkan beberapa assignment yang telah diberikan. Cerita bermula begini. Pada satu hari, seperti biasa, aku berjanji dengan rakan-rakanku untuk berkumpul di rumah mereka. Sebenarnya rakan-rakanku ini masih belum berkahwin dan mereka tinggal di rumah bujang. Dan untuk menyiapkan assignment, aku berjanji untuk pergi ke rumah mereka, menghabiskan masa bersama-sama untuk menyiapkan assignment yang telah dirancang. Aku sampai di rumah mereka lebih kurang jam 10 pagi, mengeluarkan semua bahan-bahan yang diperlukan, lantas aku park kereta betul-betul di seberang jalan berhadapan dengan rumah. Dan kami mula menyiapkan assignment, terus membuat apa-apa yang perlu diteruskan. Sehingga ke petang, hampir 90% kerja telah siap. Hanya amali sahaja yang perlu disiapkan. Kulihat jam di tangan lebih kurang pukul 6 petang. Lantaran itu aku ingin untuk balik. Tapi ketika itu hari hujan dan salah seorang rakanku pula telah membuat tempahan makanan melalui penghantaran GrabFood. Jadi aku tunggu seketika kerana hari pun hujan. Apabila GrabFood sampai, kami makan dulu bungkusan yang telah ditempah. Kemudian masuk waktu maghrib, aku selesaikan solat maghrib lebih kurang jam 8. Aku mula untuk minta diri. Namun di luar sana hujan masih lagi turun. Tak apalah, kena balik juga. Lagipun aku dengan kereta. Lantaran itu aku terus ke keretaku, masuk dan keluar daripada taman perumahan itu ke jalan utama. Beberapa minit aku memandu. Tiba-tiba seperti ada satu kelainan di bahagian kerusi belakang kereta. Seperti ada bunyi haiwan atau apa aku tak pasti. Tapi bunyi agak pelik di bahagian belakang. Aku perlahankan kenderaan, aku buka lampu dalaman kereta. Kulihat melalui cermin pandang belakang, tak nampak apa-apa pun. Aku teruskan perjalanan. Kemudian bunyi lagi. Aku rasa seperti ada sesuatu yang tak kena. Tapi biarkan, aku teruskan perjalanan. Sehinggalah beberapa minit selepas itu bunyi semakin kuat. Kali ini aku rasa agak panik dan jantungku mula berdebar-debar. Aku berhenti di sisi jalan. Aku buka lampu
bahagian dalam kenderaan dan aku cuba melihat betul-betul di bahagian belakang. Alangkah terkejutnya aku, tiba-tiba muncul satu kepala dari belakang kerusi, seekor kambing yang agak besar dari belakang, seolah-olah minta untuk keluar. Aku pun hairan macam mana kambing boleh berada dalam kereta aku yang aku parking dengan cermin dan pintu ditutup rapat. Dan dari rumah aku tak ada pun kambing tu. Aku tak berfikir panjang, dalam hujan begitu aku turun, aku buka pintu belakang dan aku halau kambing itu keluar. Lalu aku tutup pintu dan aku akan meneruskan perjalanan. Tiba-tiba masih ada bunyi. Aku pandang sekali lagi, apabila lampu dibuka, ada seekor lagi kambing. Juga seperti minta ingin keluar. Sekali lagi aku rasa sangat-sangat pelik. Macam mana ada 2 ekor kambing yang berada dalam kereta aku ketika itu. Lalu aku turun dari kereta sekali lagi. Aku buka pintu belakang. Kali ini aku halau kambing itu keluar. Dan aku melihat kambing itu berlari di tepi semak dan terus ke dalam semak yang berada di sisi jalan. Aku masuk ke dalam kereta. Aku kuncikan pintu. Aku berfikir sejenak, macam mana kambing boleh berada dalam kereta aku. Dan aku amat hairan. Malah rasa satu benda yang amat pelik. Ku biarkan seketika, sambil mengelamun, ku teruskan perjalanan sehingga sampai ke rumah. Apabila masuk ke garaj rumah, ku lihat sekeliling. Memang pasti tak ada kambing di sekeliling rumah aku yang boleh masuk ke dalam kereta aku, atau kambing itu masuk dari kawasan rumah kawan aku. Sehingga ke hari ini, kisah kambing berada dalam kereta aku menjadi satu benda yang amat misteri dalam cerita aku. Walaupun kadang-kadang aku bercerita pada kawan-kawan aku, ada yang suka dengan cerita itu seperti kurang logiknya, tetapi ada juga yang berpendapat bahawa itu bukan kambing yang sebenar. Aku pun tak tahu apakah kisah yang sebenarnya. Jadi itu sahaja cerita dari aku. Terima kasih admin. Terima kasih Kasim Babul. Cerita tentang kambing masuk dalam kereta memang agak misteri. Kerana ialah kita dah parking kereta, kita dah keluar, kita masuk semula, tiba-tiba ada kambing dalam kereta. Nasib baik kambing. Kalau harimau, itulah seram dan misteri. Okey, baiklah. Saya teruskan dengan kisah kedua kita pada malam ini. Juga saya bacakan email yang telah dihantar kepada kami. Kali ini email dihantar dengan nama Samad. Okey, saya akan bacakan. Assalamualaikum admin seram dan misteri. Ini adalah cerita misteri yang berlaku kepada diri saya. Cerita ini bukan cerita yang agak baru, tetapi cerita ini berlaku ketika saya masih belajar di pusat pengajian tinggi. Kisahnya bermula begini. Di rumah saya, selang satu rumah, sebelah rumah saya adalah jiran kepada keluarga kami. Dan mereka merupakan dari golongan orang India, bukan orang Melayu seperti kita. Tetapi kami amat rapat. Hubungan keluarga kami dengan jiran sebelah yang beragama Hindu ataupun orang India itu amat rapat. Dan saya masih ingat sejak saya masih kecil lagi, mereka sekeluarga tinggal di situ. Sehinggalah apabila si suami kepada keluarga tersebut meninggal dunia, maka keluarga itu
ingin berpindah dan tidak tinggal lagi di situ. Dan beberapa ketika selepas mereka pindah, datang satu keluarga lain yang akan tinggal di situ. Pak Mail, keluarga tersebut yang mana tinggal dengan isteri dan beberapa orang anak yang masih kecil dan semuanya adalah perempuan. Dipendekkan cerita, Pak Mail minta untuk saya tebangkan satu pokok di hadapan rumah, betul-betul di pintu pagar di hadapan rumah, iaitu pokok bunga melur, yang mana pokok bunga melur itu telah ditanam oleh keluarga India yang tinggal sebelum ini. Taklah tinggi mana pun, lebih kurang ketinggian manusia sahaja pokok itu, tetapi dia amat rendang dan mempunyai bunga yang sangat banyak. Jadi Pak Mail minta saya tolong tebangkan pokok itu kerana mungkin pokok itu tidak lagi diperlukan, ataupun di mata Pak Mail tak cantik berada di situ. Petang itu apabila Pak Mail berjumpa dengan ayah, saya nampak Pak Mail hulurkan not RM50 kepada ayah dan minta saya untuk tolong tebangkan pokok itu. Dan selepas asar, saya keluarkan kapak, parang, lalu saya mulalah bekerja. Saya tebang, saya cantas dahan, apa-apa yang patut, sehinggalah pokok itu tumbang dan tidak lagi berada di atas bumi. Batang-batang pokok itu saya potong supaya mudah dicampak ke dalam tong sampah, manakala daun-daunnya saya kumpulkan supaya ia kering dan senang dibakar. Sebelum maghrib, urusan untuk memotong pokok bunga melur itu telah pun selesai. Dan ayah pun kata baguslah, dah selesai. Seperti biasa, selepas maghrib dan tunggu waktu isyak, saya hanya tunggu dan bersenang-senang saja di rumah. Kebetulan ketika itu saya masih berada dalam cuti pertengahan semester. Urusan-urusan pembelajaran di kolej saya letakkan seketika. Seperti biasa, kadang-kadang lepas saja waktu isyak, ada rakan yang akan datang dengan motor untuk ajak saya keluar, pergi ke kedai untuk minum-minum. Hanya minum-minum kopi dan sebagainya. Tetapi pada malam itu, hujan turun dan saya pasti tidak akan ada rakan yang datang menjemput saya kerana cuaca hujan. Maklumlah, kami semua menaiki motor. Jadi saya hanya rehat-rehat saja di rumah, menonton TV dan sebagainya. Sehinggalah jam 11 malam, ayah dan ibu pun masuk ke bilik untuk tidur. Kakak dan adik juga masuk ke bilik untuk tidur. Saya masih lagi menonton TV di ruang tamu. Jadi saya mengambil keputusan untuk baring sahaja di sofa di ruang tamu. Sehinggalah saya tidak sedar, saya tertidur. Dalam tidur, saya seperti mimpi, yang mana seolah-olah ada satu lembaga berwarna hitam berbentuk seperti pokok datang cuba memegang saya. Saya bangun melawan. Saya pun tak tahu bunga silat apa yang saya buka, tetapi suasana ruang tamu memang agak kecoh, sehingga kan ada pasu ibu yang pecah kiri kanan televisyen. Ada pasu yang saya sepak terajang, saya tak sedar pun. Sehinggalah ayah dan ibu kejutkan saya, sedarkan saya. Lalu saya tersedar, tetapi keadaan saya ketika itu berdiri dengan badan yang berpeluh-peluh. Lalu ibu kata, "Kau bersilat dengan siapa?" Ayah kata, "Tengok ni berpeluh-peluh, habis pasu pecah." Dan saya hanya tahu bahawa seolah-olah dalam mimpi ada sesuatu
Saya kata, apa? Saya pun tak tahu. Saya tak boleh nak cakap apakah yang ada ketika itu. Hanya dalam kegelapan. Keesokan harinya, apabila rujuk kepada ustaz di surau, pendapat mereka mungkin ada makhluk yang marah perbuatan saya memotong pokok bunga melur, kerana pokok bunga melur itu sudah lama ditanam oleh keluarga sebelum ni, keluarga jiran saya sebelum ni, di mana bunga-bunga melur itu dikutip dan digunakan untuk ibadah mereka. Jadi itulah misteri yang pernah saya alami. Dan bila saya kenang semula, memang agak seram, kerana waktu itu saya tak tahu silat apa yang saya gunakan. Saya meronta-ronta sehingga pasu pun pecah. Terima kasih admin. Terima kasih Encik Samad yang telah sudi menghantar email. Itulah seram dan misteri. Mungkin betul kata Ustaz, ada sesuatu yang marah dengan Samad apabila dia cuba memotong pokok bunga melur yang sudah lama digunakan oleh keluarga jiran mereka sebelum ini. Dan kita pun tidak tahu. Itulah seram dan misteri. Itulah kisah seram dan misteri yang kedua. Terima kasih kepada Samad, dan kita teruskan dengan kisah seram misteri yang ketiga. Okey, kisah ketiga kita pada malam ini, kisah ini diceritakan oleh rakan saya kepada saya. Kisah ini kisah yang berlaku kepada rakan saya sendiri yang saya panggil namanya Mamai. Bukan nama sebenar. Ceritanya begini. Seperti biasa, saya akan menaiki kereta setiap hari melalui jalan yang sama dari rumah ke gelanggang badminton, kerana badminton merupakan permainan yang menjadi darah daging saya sejak dari kecil. Cerita berlaku pada suatu malam di mana selesai sahaja bermain badminton di gelanggang, saya akan pulang seperti biasa ke rumah. Jarak dewan tempat saya bermain badminton dengan rumah lebih kurang 10 km sahaja. Cuma pada malam itu permainan agak lama dan agak tamatnya lebih lewat daripada waktu biasa. Apabila semua peralatan telah saya simpan ke dalam beg, saya masukkan beg ke dalam kereta dan saya terus memandu. Sehinggalah saya sampai di satu kawasan, di mana kawasan itu merupakan kawasan pelupusan sampah. Di sebelah kiri jalan adalah kawasan pelupusan sampah yang agak besar. Dari jauh, dari kesamaran, hanya lampu kereta yang menyuluh di hadapan, saya dapat melihat seorang perempuan berdiri di tepi jalan dengan memegang seorang bayi, melambai-lambai ke arah saya yang mungkin minta untuk berhentikan kenderaan. Pada asalnya saya tak nak pun berhenti, tetapi cuaca pada ketika itu hujan renyai-renyai dan di firasat saya kesian pada perempuan itu dan juga kesian pada bayi yang dia pegang. Jadi saya hentikan kenderaan, buka cermin belakang, lalu bertanya nak ke mana. Dia kata nak ke depan tu. Berkebetulan jalan yang saya gunakan adalah jalan yang sama
Jadi saya benarkan dia masuk untuk saya dropkan dia sebelum sampai ke rumah. Dia masuk ke kereta bersama bayinya. Jadi saya teruskan perjalanan dan saya tanya, kenapa lewat macam ni? Dia hanya menjawab, ada hal. So saya teruskan. Tanpa pun saya bercakap banyak, saya hanya menjeling di cermin pandang belakang saja. Kelihatan dia sedang memangku anaknya. Dan tiba-tiba saya terasa seperti dia mengetuk-ngetuk kerusi saya, minta untuk berhenti. Saya kata, kat sini ke? Lalu perempuan itu kata, ya. Maka saya hentikan kereta di kiri jalan dan saya cuba mengamati kawasan itu, tetapi cuaca hujan dan juga keadaan yang gelap membuatkan saya tidak tahu kawasan itu di bahagian mana. Kan cuma saya cam ada satu signboard penanda jalan. Lalu perempuan itu keluar dan mengucapkan terima kasih. Saya teruskan perjalanan beberapa kilometer saja, maka sampai ke rumah. Apabila sampai di rumah, seperti biasa saya akan parking, dan di garaj kereta saya lihat adik dan beberapa orang rakan duduk di situ. Selepas parking saya turun, kemudian adik terus minta untuk meminjam kereta untuk keluar ke kedai. Saya bagikan kunci. Lalu adik dan kawannya naik kereta. Tetapi mereka terus lari keluar. Saya agak terkejut. Saya kata, kenapa? Adik kata, apa yang ada kat belakang tu? Saya kata, apa? Adik kata, cuba tengok di kerusi belakang. Jadi saya cuba buka pintu dan alangkah terkejutnya apabila saya melihat sebatang batu nisan berada di atas kerusi belakang. Memang amat terkejut. Lalu saya kata pada adik, tak tahu. Adik kata, macam mana boleh ada atas kerusi? Lalu saya kata, tadi on the way nak balik, tumpangkan seorang perempuan dengan bayi. Adik kata, kat mana? Tu tempat kumpul sampah. Adik kata, ya Allah, tempat tu kan dah banyak kali. Ramai dah orang kena. Ramai dah orang yang menumpangkan perempuan. Kenapa lah berhenti situ? Saya kata, entahlah tadi, kesian tengok dia bawa bayi. Adik kata, tu batu nisan tu. Jadi saya kata, macam mana ni? Saya, adik dan rakan-rakan adik ambil batu nisan, keluarkan dari kereta dan letak di tepi. Kemudian keesokan harinya saya rujuk kepada ustaz. Ustaz kata, betul lah, memang kawasan tu agak keras dan batu nisan itu mungkin kebetulan wujud betul di atas kerusi. Yang mungkin saya tumpangkan itu bukannya manusia. Jadi tengah hari itu saya cuba pandu kereta melalui jalan yang sama. Saya meninjau kawasan tersebut. Memang nyata yang saya berhenti semalam itu adalah kawasan perkuburan. Dan itulah misteri seram yang pernah saya alami. Dan sehingga hari ini, bila saya ingatkan semula peristiwa itu, memang agak menakutkan. Cuma kawasan tersebut sekarang tidak lagi dalam kehutanan kerana kawasan tersebut sudah dibangunkan dan sudah ada lampu jalan. Cuma kawasan perkuburan itu masih ada. Gangguan-gangguan seperti itu sudah tidak kedengaran selepas saja pembangunan hutan-hutan, lampu jalan diadakan. Itulah kisah yang ingin
saya kongsikan. Itulah perkongsian daripada rakan saya tentang kisah berlaku kepada diri beliau sendiri, yang mana pengalaman menumpangkan seseorang yang disangkakan manusia tetapi mungkin bukan manusia. Itulah seram dan misteri. Dan kisah ketiga itu menamatkan kita untuk episod kali ini. Semoga cerita-cerita yang telah disampaikan tadi menjadi pedoman untuk kita melalui masa-masa kehidupan kita dengan lebih sempurna. Itu saja dari kami. Salam Ramadan. Jumpa lagi di episod seterusnya, InsyaAllah. Assalamualaikum.